بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 94, utamakan anggota kanan. Wahai saudaraku, hendaklah anda selalu menggunakan anggota kanan pada semua urusanmu, kecuali pada ketika menghilangkan najis, iaitu waktu bercebok dan menghilangkan segala macam kotoran, ataupun ketika masuk pada tempat-tempat yang ada kaitannya dengan najis dan kekotoran. Pada tempat-tempat ini semua hendaklah anda menggunakan anggota kiri. Kemudian jika anda bersin, hendaklah anda merendahkan suaramu dan tutup mulutmu dan bacalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika berludah, jangan berludah melainkan pada arah kirimu ataupun di bawah kakimu yang kiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab ini, yang mana kita masih lagi membahaskan daripada perihal adab-adab kenabian, Imam Haddad mengatakan bahawa antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammum. Nabi suka mengutamakan bahagian kanan ataupun sebelah kanan daripada belah kiri. Maka perkara-perkara yang baik didahului dengan sebelah kanan. Hatta nak minta pendapat, Nabi akan mulakan apabila bermusyarat, minta pendapat sebelah kanan. Apabila Nabi ingin berikan air, akan didahulukan dengan sebelah kanan, diberikan keutamaan orang yang berada di sebelah kanan daripada sebelah kiri. Ada satu kali Nabi SAW ingin sewaktu ingin berikan air, nak pas air selepas bagi dia minum, maka yang ada sebelah kanan itu adalah saudaranya Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas berada di sebelah kanan, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di sebelah kiri. Jadi kebiasaannya Nabi akan berikan kepada yang kanan, akan tetapi ingin menghormati orang yang lebih dewasa yang berada di sebelah kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka diminta izin orang yang sebelah kanan, diminta izin orang yang sebelah kanan dahulu, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana umurnya masih kecil berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi minta izin kepada Abdullah bin Abbas, boleh tak aku dahulukan Sayyidina Abu Bakar yang sebelah kiri? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la ya Rasulullah, aku ingin mendapat keberkatan kamu dahulu. Maka Rasulullah pun memberikan hak orang yang berada di sebelah kanan lebih daripada mendahului daripada yang sebelah kiri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran apabila menyebut tentang ahli syurga, disebutkan ashabul yamin, mereka-mereka yang golongan yang sebelah kanan. Dan perkataan al-yamin ataupun al-yum, seperti yang Nabi SAW sebutkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah, ya Allah, berikanlah aku keberkatan dan juga tuah, ini good luck. Seakan-akan memulakan sesuatu perkara itu dengan sebelah kanan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberuntungan. La ilaha illallah. Maka untuk apabila kita melakukan perkara-perkara yang baik, gunakan tangan kanan. Apabila kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, digunakan kaki kanan.
Nah, jika anda bersin, hendaklah anda merendahkan suaramu dan tutup mulutmu. Nah, jangan pula bila kita bersin, kita kuatkan suara. Jangan bila kita bersin, kita buka mulut. Ini SOP yang dah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum ada COVID. Dan bacalah Alhamdulillah. Kita puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat. Banyak nikmat yang kita tak sedar, banyak nikmat yang kita tak tahu ianya sebagai satu nikmat. Dan disunahkan untuk jawab daripada bersin. Orang bersin cakap Alhamdulillah, kita jawab Yarhamkumullah, ataupun Yarhamkallah, ataupun Yarhamkillah. Dan dijawab pula Yarhamkullah, dijawab Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki urusan kamu. Nah, Subhanallah. Dan kami lihat sebahagian orang-orang salih sangat mengambil berat daripada sunnah, yang walaupun kita anggapnya sebagai satu sunnah yang remeh ataupun yang mudah, tapi hatta di dalam pengajian mereka, apabila ada orang bersin, hatta dalam pengajian akan diberhentikan pengajian itu dan jawab bersin orang, Yarhamkallah, sewaktu tengah mengajar dan sebagainya. Jangan berludah melainkan pada arah kirimu ataupun di bawah kakimu yang kiri. Nah, jadi bila kita nak buang kotoran daripada mulut dan sebagainya, maka kita alihkan di sebelah kiri. Disebutkan dalam kisah bahawa seorang alim, seorang salih ini ingin mengambil faedah daripada satu orang lain, satu orang yang dikatakan dia ni orang alim juga. Dikatakan orang ni orang alim, jadi si fulan A nak ambil faedah, nak ambil manfaat daripada yang B, kerana dikatakan bahawa orang B ni adalah orang alim, orang salih. Maka beliau pun pergi menuju ke kampung tersebut dan menunggu di masjid yang mana orang salih B ni patut datang. Jadi setibanya orang B ni ke masjid, maka dia perlu untuk mengeluarkan daripada kotoran daripada mulut, ataupun maaf cakap, keluarkan kahak daripada mulut. Maka diludahnya di dinding masjid. Maka orang alim yang A ni terus tak jadi nak ambil faedah daripada orang B. Kemudian ditanyakan, kamu dah datang jauh-jauh, ada orang lain tanya, kamu dah datang jauh-jauh untuk ambil faedah daripada dia, kenapa kamu tak jadi? Dia kata, kalau adab-adab kenabian tidak dijaga, bagaimana mungkin dia akan diamanahkan dengan rahsia-rahsia syariah yang lebih besar? Kalau perkara-perkara yang mudah, yang kecil, walaupun tidak ada adab dan sunnah Rasulullah yang patut kita anggap kecil, akan tetapi bin nisbah, kalau nak dibandingkan dengan perkara yang lebih besar dan berat, maka ianya dianggap sebagai satu perkara yang ringan untuk diamalkan. Jadi kalau perkara-perkara yang ringan, adab-adab yang ringan tidak mampu diamalkan, bagaimana mungkin dia akan diamanahkan dengan perkara-perkara yang lebih besar? Maka dia kembali tanpa mengambil apa-apa faedah daripada orang tersebut. La ilaha illallah. Sebab itu dikatakan, barang siapa yang tidak mengambil indah, tidak menjaga daripada adab-adab kenabian, maka dia akan dihukum dengan tidak dapat menjaga daripada sunnah-sunnah Nabi. Dan barang siapa yang tidak mengambil berat tentang sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan dihukum dengan tidak dapat istiqamah, tidak dapat memberikan kesempurnaan dalam melakukan fardu-fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, jangan biarkan barang-barang yang terdedah. Jangan biarkan barang-barang terdedah. Wahai saudaraku, hendaklah anda menutup semua tempayan air dan tempat-tempat air yang lain. Menyimpan pinggan mangkuk pada tempat yang tertutup. Pintu rumah pun hendaklah selalu ditutup, terutama sekali ketika waktu tidur atau keluar rumah. Jangan tidur sehingga anda memadamkan semua api yang terdapat di dalam rumahmu, sama ada lampu-lampu atau yang seumpamanya. Jika bekas itu tertinggal terdedah atau tempat air terbuka, maka jangan anda minum air yang ada padanya, dan jangan memakainya kecuali pada barang-barang yang dibolehkan membersihkannya dengan air yang mutanajis, iaitu air yang pernah dibasuh najis dengannya. Dan dia ini adalah tahir, akan tetapi ada bahaya pada penggunaannya.
Tuan Guru Syekh Ibn Arabi ada menyatakan di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah bahawa pada setiap tahun ada satu malam yang diturunkan bermacam-macam penyakit. Maka tiada terdapat suatu bekas atau gelas dan sebagainya yang terdedah atau tempat air yang terbuka terisi air, melainkan penyakit itu akan menyentuhnya. Sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh supaya ditutup semua mulut-mulut tempat dan tempat simpanan air, dan disimpan pinggan mangkuk dengan tertutup. Jika anda tiada mendapati sesuatu yang boleh ditutup dengannya, maka letakkanlah di atasnya sebatang kayu dan sebutkan nama Allah di atasnya. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, subhanallah. Ini merupakan satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar supaya jangan kita biarkan air ataupun jangan kita biarkan tempat-tempat simpan barang terbuka, terdedah. Disebutkan juga di sini antara riwayat yang mengatakan bahawa ada satu hari, satu malam dalam satu tahun itu yang mana diturunkan penyakit. Dan kalau penyakit itu diturunkan dan ada tempat yang terdedah, maka ianya akan masuk pada tempat tersebut. Dan kalau ada air, waliyadzubillah, mungkin terkena daripada perkara tersebut yang akan memudaratkan tubuh badan kalau kita guna. Dan subhanallah, kita tengok orang-orang alim, para guru-guru, hatta diorang ini waktu minum sekejap itu, bila diorang minum, diorang akan contohnya bila tengah mengajar, diletakkan air, ada tempat tutup. Hatta dekat masjid-masjid, kebiasaannya tempat air tu ada tutup. Bukan hanya tak nak habuk-habuk masuk, akan tetapi yang lebih dalam daripada itu adalah mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak kita nampak daripada masuk ke dalam air. La ilaha illallah. Nah, dan kalau kita tak jumpa apa-apa untuk nak cover, nak tutup daripada balang ataupun bekas tersebut, maka letaklah walaupun sebatang kayu, ataupun kalau cawan mungkin boleh letak pen di atasnya dan sebagainya, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal fasal seterusnya, perihal i'tikaf. Selalulah duduk di masjid. Hendaklah anda biasakan diri datang dan duduk di masjid dengan niat iktikaf, kerana masjid itu adalah rumah Allah dan tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah semua orang yang bertakwa. Sabda beliau lagi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Jika engkau lihat seorang lelaki yang suka datang ke masjid, maka saksikanlah baginya keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ialah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi SAW telah menjanjikan pada 7 orang yang akan dinaungi Allah di naungan arasy-Nya pada hari tiada naungan yang lain selain naungan Allah sahaja. Lalu beliau mengatakan, seorang lelaki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid-masjid, apabila dia keluar daripadanya, segera dia akan kembali kepadanya. Nah, di sini Imam Haddad mengingatkan kita tentang kepentingan i'tikaf. Khairu biqa'il ardi masajiduha, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid. Wa syarru biqa'il ardi aswaquha, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar, tempat jual beli. Maka kalau kita ada kelapangan, maka kita gunakan masa untuk beriktikaf di dalam masjid, terutamanya untuk kaum lelaki. Allahu Akbar. Dan disebutkan di sini, masjid merupakan tempat bagi setiap orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang bertakwa akan merasa tenang, tentram, selesa untuk beriktikaf, untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, kalau kamu lihat seorang lelaki yang rajin pergi ke masjid, maka ketahuilah bahawa dia seorang yang beriman. Sesuai dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir.
hanya sahaja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan makmurkan rumahnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sakinah, dengan ketenangan, dengan kasih sayang di antara ahli keluarganya. Maka lebih banyak kita mengimarahkan rumah Allah, maka rumah kita juga akan diimarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Dan rahmat dan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di rumah Allah merupakan khusus di rumah Allah, iaitu tidak terdapat pengampunan dan rahmat seperti mana yang turun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang tidak pergi untuk mendapatkannya tidak akan dapat bahagian daripada pengampunan dan rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di rumahnya. Naam, dan kemudian perbezaan masjid itu bergantung kepada keistimewaan ataupun keberkatan masjid tersebut. Sama ada kerana tempatnya. Seperti kita tahu, Masjidil Haram merupakan tempat masjid yang paling afdal, yang mana satu rakaat sembahyang ataupun satu amal ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram itu dilipat kali gandakan oleh Allah 100,000 kali. Nah, dan di Masjidil Madinah dilipat kali gandakan 10,000, dan Masjidil Aqsa dilipat kali gandakan 500, iaitu satu amalan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian keistimewaan ataupun fadilah, keberkatan sesuatu masjid itu juga bergantung kepada orang-orang yang menghadiri daripada masjid tersebut. Maka kita tahu masjid-masjid yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan masjid-masjid yang afdal. 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun 13 tahun Nabi berada di kota Makkah, 10 tahun Nabi berada di kota Madinah, dan masjid Nabi itu merupakan menjadi keistimewa adalah kerana Rasulullah yang pernah menjadi imam di situ pernah mengimarahkan masjid tersebut. Dan Nabi SAW juga dijemput ataupun dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjidil Aqsa agar supaya Masjidil Aqsa itu diberkati dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian masjid-masjid yang berada di atas muka bumi ini mendapat keberkatan dengan keberkatan orang-orang yang menghadiri masjid tersebut dan mengimarahkan. Makin banyak amal ibadah yang dilakukan di sesuatu masjid, maka lebih barakah masjid tersebut. Kalau ramai orang saleh datang di sesuatu masjid, maka lebih berkat masjid tersebut. Allahu Akbar. Akan tetapi sekarang ni masjid kita ni, kalau nak dibandingkan dengan yang ini nak dapat amal ibadah yang banyak di dalam masjid, yang ini satu khatam mungkin dalam setahun ataupun mungkin dalam sebulan, susah. Akan tetapi di setengah-setengah tempat Al-Quran itu dikhatamkan setiap minggu dalam masjid mereka. Jadi kita tak boleh nak bayangkan betapa banyak keberkatan yang ada pada masjid yang mana setiap minggu ada khataman Al-Quran berlaku di dalam masjid tersebut. Ada orang-orang yang beriktikaf dan membaca Al-Quran sehingga banyak rahmat Allah turun dengan sebab orang yang membaca daripada Al-Quran tersebut. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawa ada 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari yang mana tiada naungan melainkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dimaksudkan hatinya sentiasa terpaut, maksudnya dia bukanlah 24 jam berada dalam masjid, akan tetapi memang dia punya plan untuk satu hari itu akan berada di masjid. Takkan ada satu hari yang melainkan dia akan ingin untuk pergi ke masjid kalau dia tak mampu untuk menghadiri daripada kelima-lima waktu. Dia pergi solat subuh, lepas tu dia dah plan dah, InsyaAllah zuhur mana-mana dia berada dia akan cuba pergi ke masjid. Masuk waktu asar, mana-mana dia berada dia akan cari masjid. Masuk waktu maghrib ataupun isyak, mana-mana dia berada dia akan pergi untuk solat berjemaah di masjid. Dan antara makna qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya sentiasa terikat dengan masjid, juga adalah selepas
sebelum dan selepas solat itu dia mengimarahkan masjid dengan amal ibadah, solat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, ataupun mengimarahkan menunggu antara satu solat kepada satu solat yang lain. Antaranya kebiasaannya kita akan tunggu di antara solat maghrib dan isyak. Kita berada di dalam solat selagi mana kita menunggu as-salah. Jadi kalau kita duduk dalam masjid, beriktikaf dalam masjid itu, katalah di antara maghrib dan isyak kurang lebih 45 minit ataupun 1 jam, maka dalam 1 jam tu berapa banyak solat yang mampu untuk kita lakukan. Kalau katalah dalam 1 jam tu kita mampu untuk solat 20 rakaat, maka 20 rakaat punya solat punya pahala kita akan dapat. Kalau kita mampu solat 40 rakaat dalam waktu 1 jam, maka 40 rakaat punya solat yang kita akan dapat dalam waktu tersebut. Wahakadha. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati-hati kita ini sentiasa terikat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala juga pilih kita untuk pergi mengambil keberkatan daripada majlis, daripada masjid-masjid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kerana tempatnya, sama ada kerana amal ibadah yang diimarahkan di dalam masjid tersebut, ataupun kerana orang-orang saleh yang menghadiri daripada masjid tersebut. La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad meneruskan mengatakan, akan tetapi ketika anda duduk di masjid itu, hendaklah menjaga adabnya dan memberikan sepenuh kehormatan kepadanya. Meninggalkan cerita-cerita yang tidak wajar, apatah lagi yang dilarang serta yang dihukumkan haram. Jika anda teringat hendak berbicara dengan sesuatu dari perkara-perkara dunia, hendaklah anda keluar masjid. Dan jangan berbuat apa pun di dalam masjid itu selain kerana beribadah semata, kerana masjid itu tiada dibangunkan melainkan dengan sebab itu, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuluwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di dalam rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk dimuliakannya, dan disebut di dalamnya namanya, tempat bertasbih mensucikan Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang oleh orang lelaki yang tidak dilalaikan perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Mereka itu gentarkan hati di mana berbalik padanya hati dan pemandangan, kerana Allah hendak memberikan mereka balasan apa yang telah mereka kerjakan dan menambah lagi dari kekurniaannya, dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang disukainya tanpa perhitungan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki, bukakan pintu rezeki zahir dan batin itu tanpa perhitungan. Amin Allahumma amin fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi apabila kita diberi taufik untuk menghadiri daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada protokol yang perlu dijaga, ada tata tertib yang perlu dijaga. Seperti mana kalau kita masuk tempat-tempat official, tempat-tempat kerajaan dan sebagainya, ada pakaian yang perlu, ada mode of dressing yang perlu dijaga dan sebagainya. Maka begitu juga di masjid, di rumah, apatah lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya, jangan sampai kita duduk di masjid, iktikaf di masjid, akan tetapi hati kita berada di luar masjid, memikirkan daripada perkara-perkara dunia, memperkatakan daripada perkara-perkara dunia, kerana di rumah Allah itu tempat untuk kita meminta daripada mengangkat hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menceritakan daripada perkara-perkara yang fudul, yang tidak ada faedah di dalam masjid. Apatah lagi nak mengatakan perkara-perkara yang haram, mengumpat dan sebagainya, waliyadzubillah, ataupun menceritakan perkara-perkara yang membawakan asbab pergaduhan, membangkitkan kemarahan dan sebagainya. Terutamanya sebelum kita nak tunaikan solat, kerana kita nak cuba hadirkan hati di dalam solat, maka sebelum solat itu, kalau boleh untuk kita tidak bercakap apa-apa,
dan cuba fokuskan fikiran kita dan hadirkan hati kita bersama Allah, maka itu yang terlebih baik. Tapi kalau kita cakap pasal perkara-perkara dunia sebelum salat, maka kita masuk salat, perkara itu berada dalam fikiran kita. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan, dahulukan kaki kanan bila masuk masjid. Kemudian apabila anda hendak memasuki masjid itu, hendaklah anda mendahulukan kakimu yang kanan dan bacalah doa yang berikut ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan menyebut nama Allah dan selawat ke atas Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagiku semua dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku semua pintu-pintu rahmat-Mu. Ingat, jangan sampai anda duduk sebelum bersembahyang 2 rakaat, iaitu tahiyatul masjid. Jika anda tidak dapat melakukan sembahyang 2 rakaat itu, bacalah 4 kali dari zikir ini. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar. Bila anda hendak keluar dari masjid, dahulukan kakimu yang kiri dan bacalah begini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. A'udhu billah minasyaitan mirrajim wa junudih. Mungkin ada kesalahan dalam cetakan ni. Doa keluar bukan rahmatik, tapi doa keluar fadlik. Dengan menyebut nama Allah dan selawat ke atas Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bagiku segala dosa-dosaku dan bukakanlah semua pintu-pintu kurniaan-Mu. Fadlik, kurniaan Allah. Aku berlindung diri dengan Allah dari syaitan yang terkutuk dan askar-askarnya. Ini adab masuk dan keluar masjid, adab yang ringan, akan tetapi terkadang kita terlupa untuk nak mengamalkannya. Jawablah seruan muazzin. Jika anda mendengar suara muazzin, maka ucapkanlah sama seperti apa yang diserukan, kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah pula la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Dan pada as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dari tidur, ucapkanlah sadaqta wa bararta. Jangan, engkau memang berkata yang benar dan baik. Apabila sudah selesai menjawab azan muazzin tadi, maka bersalawatlah kepada Nabi SAW. Kemudian bacalah pula doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, ya Tuhanku, yang mempunyai seruan yang sempurna dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah junjungan kita Nabi Muhammad kedudukan yang mulia dan tempat yang utama, dan anugerahkanlah baginya pangkat yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya. Dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan, Nabi bersabda, mintalah, salullah liyal wasilah, mintalah bagiku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihakku al-wasilah, iaitu kalau kita berdoa kepada Allah agar supaya dikurniakan Nabi Muhammad itu wasilah, maka wajabat syafaati, maka akan wajib kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasulullah disuruh kita doakan agar supaya didapat wasilah itu, agar supaya kita dapat syafaatnya Rasulullah. Sedangkan tempat wasilah tu memang takkan diberikan kepada orang lain melainkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah punya rendah diri, tawaduk. Dia kata, kau mintakan Allah agar supaya diberikan aku wasilah itu, dan aku akan berikan syafaat aku, ataupun syafaat aku akan menjadi wajib ke atas kamu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan anugerahkanlah baginya pangkat yang terpuji yang kau janjikan untuk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebahagian daripada malam itu bangunlah bertahajud sebagai nafilah, sebagai amalan sunnah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Dikatakan bahawa maqamil mahmud ini, tempat yang terpuji ini adalah merupakan mimbar di mana Rasulullah akan berdiri pada hari kiamat. Dan berkata orang-orang saleh, kedekatan kita bersama tempat tersebut mengikut kadar tahajud kita di waktu malam.
makin istiqamah kita tunaikan tahajud di waktu malam, makin dekat kita dengan tempat tersebut. Makin banyak kita menunaikan tahajud, makin dekat kita dengan tempat tersebut. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan kita untuk istiqamah dalam bangun malam. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kepada kita ni kesungguhan dan semangat untuk istiqamah bangun malam, dan dilembutkan hati kita agar supaya kita dapat menangis di waktu malam seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa setiap malam bangun dan setiap malam akan menangis untuk kita. Moga-moga kita mampu untuk mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kemudian disebutkan perbanyakkanlah dari doa di antara azan dan iqamah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal azanaini la turad. Doa di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Kita hanya mampu untuk memperbanyakkan doa kalau kita datang awal masjid. Sebelum azan kita dah tiba di masjid, ataupun by the time habis azan kita dah ada dekat masjid. Kemudian kita sempat solat sunat, dan lepas kita solat sunat tu berbagi waktu untuk kita berdoa. Tapi kalau kita sentiasa datang lambat ke masjid, maka kita tidak akan dapat peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu ijabah, waktu di mana Allah kabulkan permintaan dan doa kita. Di antara doa yang warid pada masa ini ialah doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wal dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohonmu keafiatan di dunia dan akhirat, di dalam agama, di dunia dan akhirat. Ada yang bacakan doa ni selepas sahaja baca doa azan. Innaka la tukhliful mi'ad wa'atahu wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian kita boleh baca doa ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat wal mu'afa fi din wal dunya wal akhirah, ataupun doa yang tersebutkan di sini. Doa ini dianjurkan juga sebagai doa yang sunnah pada selain masa itu, maka hendaklah anda membacanya kerana dia adalah doa yang menyeluruh dan utama. Memohon keafiatan pada agama kita, pada dunia kita dan pada akhirat kita adalah doa yang merangkumi. Lebih kurang macam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Imam Haddad pada perihal yang seterusnya, surat 100, perihal menjaga waktu sembahyang. Lazimkan bersembahyang di awal waktu. Wahai saudaraku, hendaklah anda sentiasa menyegerakan solat pada awal waktunya sampai belum bermula muazzin menyerukan azan buat setiap solat waktu, melainkan anda sudah siap berwuduk dan hadirkan diri di masjid. Jika yang demikian itu tidak dapat dilakukan, maka paling kurangnya anda sudah boleh bersedia hendak bersolat sebaik-baik anda mendengar azan itu. Telah berkata Nabi SAW, fadlu awwalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu dari akhirnya umpama keutamaan akhirat daripada dunia. Berkata Nabi SAW lagi, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwallah. Awal waktu salat itu ialah mencapai keridhaan Allah, dan akhir waktunya ialah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam fasal ini Imam Haddad mengingatkan kita tentang kepentingan untuk bersiap sedia di awal waktu as-salat. Dan kalau boleh kita hadirkan diri di masjid. Dan kalau tak boleh nak hadirkan diri di masjid, sekurang-kurangnya kita solat dalam berjemaah. Kalau kita tak mampu untuk solat di masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita tertinggal solat berjemaah. Contohnya kalau kita di ofis, cuba solat berjemaah di ofis dengan rakan-rakan. Kalau di rumah, kita cuba untuk solat berjemaah di rumah dengan ahli keluarga. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan afdalus salati fil baiti illa al-maktubah, sebaik-baik solat itu adalah di rumah kecuali solat fardu. Maka solat fardu dianjurkan, afdal dekat masjid. Adapun solat-solat sunat afdal untuk dilakukan di rumah.
Nah, tempat yang paling afdal untuk kita menunaikan solat fardu dan mengimarahkan adalah masjid. Dan pada waktu yang sama, seperti yang kita sebutkan, perlu untuk dijaga adab-adab sewaktu di masjid. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman dengan waktu yang telah ditetapkan. Maka kita orang Islam ni sangat beruntung kerana waktu kita ni, timetable harian kita, jadual waktu kita dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ada waktu-waktu yang waktu untuk kita rehat, waktu untuk kita berjumpa dengan kekasih kita, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari diizinkan kita untuk bertemu dengan Allah 5 kali, dan setiap kali kita ada keperluan untuk berjumpa dengan Allah, berhubung dengan Allah, adalah kita bersalat. Perkara yang mudah. Allah permudahkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila-bila masa sahaja kita inginkan. Di waktu siang, di waktu malam, di waktu manusia tengah sibuk, di waktu manusia tengah lapang dan sebagainya. Semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap salat itu ada waktu-waktunya, dan setiap waktu salat itu ada waktu awal, waktu pertengahan, dan waktu akhir. Maka dianjurkan ataupun lebih afdal untuk kita tunaikan salat di awal waktu, berbanding kita tunaikan solat di pertengahan. Apatah lagi kalau kita lakukan di akhir, maka ia merupakan perkara yang paling rendah lah, grade yang paling low. Solat di akhir waktu merupakan solat yang paling rendah grade dia. Sebab itu Nabi SAW bersabda, iaitu awal waktu itu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat di awal waktu mendapat keridaan daripada Allah. Adapun solat di akhir waktu mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang itu mendapat kemaafan apabila dia melakukan kesalahan, bila dia lakukan kesilapan, kesalahan, dan kalau dia iaitu minta maaf, maka dia akan mendapat kemaafan. Maka seakan-akan orang yang salat di akhir waktu itu telah melakukan satu kesalahan, akan tetapi diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana dia menunda solatnya. Sepatutnya dia lakukan solat di awal waktu, akan tetapi dia menundakan, dia memberikan kepentingan kepada perkara-perkara yang lain, sehingga dia terpaksa tunda perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jiwa kita ni perlu dididik sehingga tak ada perkara yang lebih penting daripada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada perkara yang lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Rasulullah SAW ditanya apakah amalan yang paling baik, maka dijawab as-salat fi waqtiha. Apakah amalan yang paling afdal? Maka salat di awal waktu. Jadi nak salat di awal waktu perlu siap sedia sebelum masuk waktu. Berkata sebahagian orang-orang salih, dia kata, aku selama 20 tahun atau 30 tahun tidak pernah aku salat, tidak pernah aku hadir ke masjid melainkan tidak diazankan, tidak azan muazzin, melainkan aku sudah berada di masjid. Apabila ditanyakan kenapa, maka dikatakan aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang tak punctual ataupun yang tak baik. Bila dipanggil baru datang. Jadi aku nak berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dipanggil oleh muazzin ataupun sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir ke masjid. Jadi kita dah set timing. Sebelum azan kita dah bersiap sedia. Maka tiba waktu azan kita dah on the way ke masjid. Ataupun sebelum azan lagi kita sudah berada dalam masjid, dalam keadaan berwuduk, duduk di dalam saf, menyibukkan diri kita dengan zikir ataupun baca Al-Quran ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tak mampu untuk bersiap sedia sebelum azan, paling kurang bila masuk je waktu azan, terus kita berhenti dari melakukan perkara-perkara lain dan terus bersiap sedia untuk solat. Ataupun bila tiba waktu azan, kita terus jawab azan. Selepas azan, kita terus bersegera ke masjid. Jangan pula bila waktu azan, kita jawab azan, lepas tu kita sambung dengan aktiviti kita. Lebih teruk daripada tu, azan berkumandang, kita pun tak perasan.
Waliyadzubillah. Dikatakan antara asbab diberikan su'ul khatimah indal maut, tidak diberikan pengakhiran yang baik sewaktu nak meninggal dunia, adalah kerana tidak menjawab, tidak mengagungkan daripada azan apabila azan itu berkumandang. Perlu untuk kita berikan penghormatan kepada azan. La ilaha illallah. Dan perlu juga kita ingat sewaktu bulan Ramadan, terkadang kita lalai daripada menjawab azan kerana sibuk dengan berbuka puasa. Perlu untuk kita berikan perhatian. Ada soalan yang bertanya, apa kelebihan kalau dari rumah siap ke masjid dengan wuduk dan berwuduk di masjid? Naam, lebih afdal untuk kita bersiap sedia di rumah. Iaitu kita lebih bersiap sedia dalam keadaan lebih bersih dari rumah. Maksudnya kita sampai dalam keadaan ready untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan yang lebih selesa, dalam keadaan yang lebih ready. Kalau kita pergi ke, iaitu boleh nak siap dekat masjid, nak berwuduk dekat masjid dan sebagainya, tak menjadi masalah. Akan tetapi antara perkara-perkara yang diperhatikan, diambil perhatian oleh orang-orang salih ini, iaitu air wuduk di masjid itu diwakafkan untuk berwuduk ataupun disediakan untuk berwuduk. Maka pada pandangan orang-orang salih, mereka akan ihtiyat, berjaga-jaga. Maka bila air itu diwakafkan untuk wuduk, maka diorang takkan guna berlebih-lebihan. Terkadang membazir dalam menggunakan air di masjid itu ditakuti akan dianggap sebagai perkara yang makruh. Maka disebabkan itu orang-orang saleh mereka lebih suka bersiap di rumah, kerana air di rumah tu sendiri bayarkan. Jadi kalau kita terlebih, maka tu atas diri sendiri dan bukan atas masjid. Itu antara perkara-perkara yang mereka lihatlah. Walaupun tidak menjadi masalah untuk kita nak berwuduk di masjid dan sebagainya, tapi orang-orang saleh yang mana berjaga-jaga dalam muamalah mereka, dalam setiap gerak-geri mereka, dalam setiap ibadah mereka, maka mereka lebih suka untuk berwuduk dengan air iaitu yang mereka bayar sendiri. La ilaha illallah. Nah, kemudian disebutkan di sini, jagalah solat rawatib. Wahai saudaraku, hendaklah anda menjaga sunat rawatib, iaitu sunat sebelum dan sesudah salat yang telah ditunjuk oleh syarak, supaya mengerjakannya sebelum salat-salat fardu dan sesudahnya. Ingat, jangan sampai anda mencuaikan salah satu daripadanya atau melalaikannya. Mana yang tertinggal daripadanya dengan sebab keuzuran yang benar, maka hendaklah anda mengqadhakannya. Di sini disebutkan untuk kita ambil berat tentang solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ini merupakan satu solat sunat yang mana diambil berat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ditinggalkan oleh baginda dalam apa-apa keadaan. Sewaktu bermusafir, sewaktu sakit dan sebagainya, dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 rakaat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, yang mana ia yang paling afdal di antara semua. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Okey, apa tak perasan tadi ada soalan. Naam, kalau ketua keluarga, kaum lelaki afdal buka puasa di masjid dan dapat solat berjemaah. Adapun kaum ibu, kalau mudah untuk berbuka di masjid dan sebagainya, untuk beriktikaf sampai ke isyak,
tak jadi masalah. Tapi kalau untuk kaum ibu yang kebiasaannya memang di rumah, maka afdal di rumah. La ilaha illallah. Orang perempuan afdal solat di rumah atau di masjid? Naam. La ilaha illallah. Orang afdal sebaik-baik tempat untuk solat di rumah. Sebaik-baik tempat untuk bersolat di rumah, walaupun tidak menjadi masalah untuk dia solat di masjid. Dan seperti mana afdal orang lelaki dia punya solat dia saf yang paling depan, maka solat saf yang paling afdal untuk kaum wanita adalah yang paling belakang. Kerana apa? Kerana yang paling jauh daripada kaum lelaki. Apabila kita faham tentang perkara tersebut, maka kita akan tahu, maka di rumah kalau ada tempat yang khusus, sebagai contoh untuk wanita solat, maka afdal untuk solat dekat tempat yang dikhususkan untuk solat. Adapun kalau tak ada tempat, maka di dalam biliknya tempat yang paling afdal. Maka makin astar, makin tersembunyi, makin tertutup, makin terjaga, maka itu yang lebih afdal untuk kaum wanita. Nah, walaupun tak jadi masalah untuk kaum wanita untuk nak pergi ke masjid, tapi iaitu kalau dia memang ada iaitu selesa untuk sembahyang di rumah, mengikut keselesaan, iaitu kalau selesa dan lebih khusyuk apabila dia sembahyang di rumah sebagai contoh, maka mana yang lebih khusyuk. Bahkan perkara ini dibahaskan oleh Imam Ghazali, disebutkan, iaitu maksudnya kalau kita, contohnya kita ada beberapa masjid berdekatan kat rumah kita untuk kaum lelaki, maka kita pergi tempat yang mana kita lebih khusyuk, lebih selesa. Kerana yang penting itu adalah khusyuk di dalam salat. Maka mana-mana yang mendatangkan khusyuk di dalam salat, itu yang lebih dianjurkan, diutamakan. Allah Ta'ala a'lam. Nah, okey. Maka disunahkan untuk mengqada salat sunat yang tertinggal. Jadi bukan hanya salat fardu je dianjurkan untuk mengqada, akan tetapi salat sunat pun dianjurkan untuk diqada. Cumanya hukumnya berbeza. Qada untuk salat fardu adalah wajib. Adapun salat qada untuk salat sunat, hukumnya adalah sunnah. Qada salat fardu yang tertinggal dengan sengaja wajib diqada dengan segera. Adapun kalau tertinggal salat fardu kerana ada keuzuran, maka tidak diwajibkan untuk diqada dengan segera, walaupun dianjurkan untuk kita qada dengan segera. Akan tetapi kalau solat sunat itu kita nazar nak solat sunat bila berlaku sesuatu perkara, ataupun memang kita nak nazar ia menjadi, maka apabila solat sunat itu dinazarkan menjadi wajib, maka kalau tertinggal wajib diqadakan. Apa dalil untuk nak mengqada salat sunat kalau tertinggal? Ada dua dalil. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, yang maksudnya barang siapa yang tertidur daripada kebiasaan solatnya di waktu malam, lalu mengqadanya di waktu matahari terbit sampai sebelum masuk waktu zuhur dengan melakukan 12 rakaat di waktu duha, iaitu waktu di antara terbit matahari dengan sebelum masuk waktu zuhur, maka seakan-akan dia telah melakukan solat di waktu malam. Contohnya kebiasaan di qiyamul lail, tapi penat sangat tertidur, tak terjaga, maka digantikan, diqadakan solat malam itu dengan melakukan solat 12 rakaat di waktu duha. Maka ganjaran dia seakan-akan dia melakukan solat qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tertinggal solat sunat ba'diyah zuhur. Kenapa Rasulullah tertinggal? Kerana pada waktu itu diberitahu kepada Rasulullah bahawa ada pertelingkahan sedang berlaku di antara dua orang ataupun dua kabilah di Quba, berdekatan dengan Madinah. Maka selepas sahaja solat fardu zuhur, Rasulullah terus bergegas untuk pergi ke Quba untuk mendamaikan, menyelesaikan pertelingkahan tersebut.
Akan tetapi bila selesai mendamaikan daripada pertelingkahan tersebut dan sekembalinya Rasulullah ke kota Madinah, maka orang-orang Islam sudah mendirikan solat asar. Maka Rasulullah pun join untuk menunaikan solat asar. Maksudnya bila Nabi sampai ke kota Madinah dah masuk solat asar. Maka selepas solat asar, Nabi mengqadakkan solat zuhur yang solat sunat ba'diyah zuhur yang tertinggal tadi, yang tidak dilakukan. La ilaha illallah. Jadi boleh untuk nak qada solat sunat yang ada sebab, yang sebabnya di awal itu walaupun di waktu-waktu yang makruh. Sebagai contoh, lepas solat subuh ataupun lepas solat asar. Maksudnya kalau solat sunat itu sebabnya di awal, maka dibolehkan. Adapun solatnya di akhir, tidak dibolehkan. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan ini pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah SWT berikan kita taufik untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan. Ilmu ini bukan hanya untuk diketahui, akan tetapi untuk diamalkan. Dan moga-moga kita diberikan kekuatan untuk mendidik daripada jiwa kita ini untuk mengamalkan daripada apa-apa yang disampaikan ini. Kerana orang yang mempelajari daripada ilmu dan mengamalkannya, dia akan diberikan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhudha bil khairin fa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan, permulaan kelas ada sikit technical problem. Harap insyaAllah tak berlaku lagi. Amin. Alhamdulillah.